Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi di Pak Cu Bumi. Jadi pada kali ini Pak Cu akan menceritakan tentang perkara yang semua orang tahu, iaitu sungai. Sungai merupakan satu ikon atau satu benda yang mana-mana yang ada di atas muka bumi ini terdapat sungai. Sama ada sungai kecil, sungai besar dan sebagainya. Jadi sungai merupakan satu nadi pada satu permukaan bumi itu. Tanpa sungai tak adalah kecantikan yang di atas muka bumi itu sendiri. Jadi kita tahu sungai airnya sentiasa mengalir. Tambahan sekarang ni adalah musim hujan. Memang banyak air di dalam sungai. Pernahkah anda terfikir macam mana musim kemarau? Sungai pun masih lagi mengalir. Air masih lagi mengalir dalam sungai. Tetapi kuantiti ataupun volume dia adalah rendah. Kalau jika dibandingkan dengan musim hujan. Kenapa fenomena ini terjadi? Sebagaimana yang kita ketahui, musim hujan memang daripada pengumpulan hujan, air hujan itu akan turun ke dalam lembah-lembah dan lembangan-lembangan dan masuk ke dalam sungai. Dan sebab itulah aras sungainya meningkat. Tetapi bagaimana dengan musim kemarau? Musim kemarau yang tak ada menerima hujan. Tetapi tak ada pula sungai terhenti, tak ada pula sungai kering. Dari mana datangnya air? Adakah di puncak, di hujung sungai itu ada kolam-kolam yang menakung air? Tetapi sebenarnya tak ada kolam. Kalau sekiranya kita menaik ikut sungai dan kemudian sampai ke hujung sungai, sampai ke penghujungnya, pada masa tahap itu tak ada lagi air. Atau kalau kita tiba sampai ke puncak pergunungan, tak ada lagi air. Air memang dah kering, memang tak ada air di puncak bukit. Tetapi tiba-tiba sungai ada air. Dari mana datangnya? Itu adalah air yang berpunca daripada dalam bumi. Jadi dalam bumi itu dia ada air. Air itu keluar dalam bentuk rembesan ataupun ikut daripada mata-mata air kecil, dan kemudian dia seumpama jari kita macam inilah. Jadi dalam lembangan, jadi jari ini, di hujung jari ini keluarnya sikit air perkumpulan daripada kuantiti air yang sedikit, lama-lama dia akan berkumpul menjadi banyak. Begitu juga sungai. Sungai dia ada dalam istilah geologi, dia panggil dia order. Order pertama, order kedua, order ketiga, order keempat, lima dan seterusnya. Jadi kalau order-order ini bercampur daripada order pertama bercampur dengan order pertama, dia akan jadi order kedua. Atau dengan kata lain, anak sungai kecil bercampur dengan anak sungai kecil akan jadi sungai yang sedikit lebih besar. Mana dengan kata lain, dia punya kuantiti air itu akan bertambah. Sungai merupakan satu agent yang paling penting untuk membawa segala sedimen ataupun bahan-bahan yang terhakis dan kemudian membawanya ke muka kuala atau ke lautan. Jadi sedimen ini adalah amat penting untuk diendapkan ke dalam sesuatu tempat yang sesuai, di mana berlakunya pengumpulan pasir, tanah liat dan sebagainya. Jadi sungai yang sebagaimana yang kita tahu di Malaysia ini, sungai yang paling besar sekali adalah Sungai Rejang. Sungai Rejang yang ada di Sarawak. Jadi Sungai Rejang ini dia punya saiznya memang betul-betul besar. Kalau kita berada di tengah-tengah Sungai Rejang, kita merasakan seumpama kita berada di lautan. Jadi kita bayangkanlah betapa besarnya Sungai Rejang itu. Jadi Sungai Rejang
mengalir, saya kurang pasti berapa kilometer jaraknya, dan daripada rangkaian-rangkaian daripada sungai-sungai kecil dan kemudian berpadu antara satu sama lain, maka terjadilah sungai yang besar. Dan segala benda yang ada di hulu sungai dan akan dibawa ke muka kuala dan akan diendapkan di persekitaran lautan. Dan bagaimana dengan Semenanjung? Sungai yang paling besar adalah Sungai Pahang. Sungai Pahang adalah bermula daripada kawasan yang paling tinggi sekali di semenanjung Malaysia, itu Gunung Tahan. Bermula daripada sana, kemudian mengalirlah merentasi suatu jarak yang agak panjang dan kemudian sampailah ke muka kuala di Pekan, Pahang. Kenapakah berlakunya proses perubahan arah yang begitu drastik pada Sungai Pahang itu? Sebenarnya ada fenomena yang terjadi di Tasik Bera itu sendiri yang menjadi satu legenda negara, menjadi satu kawasan pusat rekreasi negara. Tetapi bagi pendapat saya sebagai seorang ahli geologi, saya mengatakan bahawa ada sesuatu perkara kejadian yang berlaku di Tasik Bera itu, di mana berlaku kemungkinan besar berlaku hentaman meteorit di sana, menyebabkan aliran sungai Pahang berubah. Sepatutnya terus ke selatan ke Muar, tetapi dia mengalir terus ke Pekan. Dan hasil daripada tinggalan itulah maka adanya Tasik Bera. Tetapi walau macam mana pun, masih lagi belum kita dapat buktikan kesahihan hipotesis yang saya katakan ini. Tetapi dari segi logik dan juga dari segi pandangan daripada seorang ahli geologi, daripada aliran Sungai Pahang itu kita dapati ada trend ataupun lembah yang memang bersesuaian. Daripada situ terus menuju ke selatan sehinggalah keluar ke Muar. Jadi Muar pada masa dahulu, Sungai Muar itu merupakan kuala Sungai Pahang. Tapi walau macam mana pun, kita sebagai ahli sains masih lagi berusaha untuk membuktikan fenomena keadaan alam berkenaan. Dan kemudian satu lagi perkara yang perlu kita perhatikan pada sistem sungai itu sendiri. Sungai bermula dengan keadaan yang lurus di bahagian hulu sungai, di mana sungai di bahagian hulu itu semua lurus dan alirannya adalah laju sebab di kawasan tanah tinggi. Dan pada kawasan itulah banyaknya air terjun. Tetapi apabila sampai ke kawasan berhampiran dengan muka kuala, mulalah terjadinya bengkang-bengkok ataupun sungai yang berliku. Hasil daripada berliku-liku itulah kadang-kadang berlakunya proses pemotongan aliran sungai dan meninggalkan tasik-tasik yang di tepi-tepi daripada sungai besar itu tadi. Jadi tasik-tasik ini adalah kita panggil dari tasik ladam. Tasik ladam ini adalah hasil daripada proses semula jadi yang terjadi pada sungai itu sendiri, di mana aliran sungainya adalah perlahan, dan pada masa ini jugalah sedimen ataupun bahan-bahan yang ada yang dibawa oleh sungai terendap dan menyebabkan alirannya adalah perlahan. Jadi hasil-hasil yang dibawa daripada sungai itu akan dibawa akan diendapkan di persekitaran lautan ataupun di kawasan muka kuala, atau dengan kata lain kita panggil dia sebagai delta. Delta itu adalah satu kawasan yang amat penting di mana kita mendapati biodiversity-nya adalah tinggi di kawasan berkenaan, dan kemudian
kalau kira kita berkaitan dengan industri petroleum, dia adalah amat penting untuk di mana accumulation of petroleum bermula di kawasan delta berkenaan. Jadi sebagai contoh, kalau kita tengok di Sarawak, Baram Delta itu merupakan satu kawasan yang penting untuk industri petroleum negara. Dan kalau kita perhatikan setelah kalau kita pergi keluar daripada Malaysia, kita tengok sungai yang besar di Brazil. Sungai yang besar di Brazil, sungai Amazon, di mana kawasan lembangannya adalah merasakan kawasan lembangan yang terbesar sekali di dunia. Di mana daripada situlah maka wujudnya satu delta di hasil daripada sungai Amazon berkenaan. Dan satu lagi sungai yang panjang dan merentasi benua Amerika, itu sungai Mississippi. Kalau masa Pak Cu kecil-kecil dulu, memang ada teka-teki. Di manakah sungai yang paling banyak air? Rupa-rupanya memang bukan sungai Mississippi itu banyak air. Tetapi kalau kita ejaan Mississippi itu sendiri adalah Mississippi, banyak airnya. Itulah teka-teki masa zaman kita kecil-kecil dulu. Okey. Hasil daripada sungai Mississippi berkenaan, dia akan membawa sedimen dan segala-galanya akan masuk ke dalam Teluk Mexico. Jadi Teluk Mexico itu merupakan satu kawasan delta, kawasan enapan yang paling tebal, di mana di situlah bermulanya proses pembentukan petroleum dan gas. Akan Pak Cu ceritakan secara lebih lanjut melalui tajuk yang khusus, iaitu berkaitan dengan oil and gas ataupun minyak dan gas. Sungai itu merupakan satu perkara yang ataupun satu elemen yang betul-betul berguna, di mana sungai-sungai inilah yang akan membentuk landscape sesuatu kawasan. Jadi untuk umpamanya di Malaysia ini ataupun di seluruh dunia ini, dia adanya kawasan pergunungan dan adanya kawasan lembah, dan pergunungan, lembah dan berbagai bentuk yang kadang-kadang itu adalah memang betul-betul menakjubkan hasil daripada kesan daripada hakisan yang dibuat oleh sungai. Jadi sungai ini merupakan satu perkara yang amat penting untuk membentuk morfologi atau berupa bentuk muka bumi kita. Jadi sempena pada hari ini adalah semasa Pak Cu membuat video ini adalah Hari Air Sedunia, di mana kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mencintai sungai kita, dan kita jangan jadikan sungai kita sebagai tong sampah, dan kita simply membuang sesuatu benda ke dalam sungai dan akan menjejaskan ekosistem sungai itu sendiri. Jadi ruh sungai itu akan mati. Jadi sungai itu berbeza daripada satu tempat pada satu tempat. Ada sungai yang berwarna airnya jernih, ada sungai yang berwarna keruh, ada sungai yang berwarna kopi O, ada yang sungai berwarna teh ais. Jadi segala warna itu adalah mencirikan kawasan sekitarnya. Kalau kawasan yang dipenuhi dengan proses pembukaan tanah, jadi sebagai contoh untuk pertanian dan juga untuk pembalakan dan sebagainya, pastinya berlaku proses hakisan daripada air hujan dan sebagainya, dan segala macam benda itu akan masuk ke dalam sungai. Sebab itulah sungai automatik akan bertukar warna dia. Sebab itulah jadi kalau proses untuk pembukaan tanah dan sebagainya, perlulah satu perancangan yang rapi agar sungai itu ada ruh dia, ada dia punya hayat dia. Dan satu lagi, sebagai contohlah, Pak Cu sendiri dah pernah pergi ke
tengok Sungai Nil. Sungai Nil tu memang sungai yang paling besar. Pak Cui dia pergi ke Khartoum. Di Khartoum itu merupakan persimpangan di antara sungai, dia panggil dia Blue Nile dengan White Nile. Jadi Blue Nile dengan White Nile, Blue Nile itu daripada Ethiopia. Dan kemudian White Nile itu daripada South Sudan. Jadi pertembungannya berlaku di Khartoum. Tetapi dua sungai yang besar ini bercantum dan kemudian wujudnya satu garis yang jelas di antara kedua-duanya. Sebab satu adalah warna putih airnya, satu adalah warna macam hampir-hampir biru warnanya. Jadi kita nampak satu garis yang jelas di antara dua itu. Tidak di antara dua sungai, walaupun kedua-duanya sungai, kedua-duanya air, daripada elemen air, tetapi tidak bercantum secara tiba-tiba. Masih ada lagi proses untuk mingling ataupun proses penyatuan di antara satu sama lain sebelum bercantum secara semula jadi. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan wa bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maknanya ada berlaku perbezaan di antara dua dan kemudian apabila bercantum di antara sama ada dua sungai ataupun dua lautan, maka terwujudlah satu garis yang jelas di antara keduanya sebelum perpaduan ataupun bersatu secara mutlak. Jadi ini merupakan satu gambaran kepada kita bahawa kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai manusia, mestilah perpaduan di antara kita adalah bukan satu perkara yang senang, tetapi perlu mengambil masa untuk kita bergabung di antara satu sama lain. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.